Halo guys, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi? Jadi inilah sebenar peribahasa yang paling sesuai kita berikan kepada Parti PAS ini. Ya, kalau kita lihat presiden mereka sendiri yang menjadi ketua pun fitnah nasional, ya selalu menjajah fitnah, menunggang agama, bangsa dan sebagainya. Jadi kalau presiden mereka sendiri melakukan perkara ini, apatah lagi ya pemimpin-pemimpin di bawah mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini berita yang agak panas ya apabila ketua penfitnah ini Hadi Awang bakal diheret ke mahkamah ya karena sekali lagi membuat tuduhan, membuat fitnah kepada parti DAP. Seringkali kita dengar parti DAP lah yang menjadi sasaran mereka setiap hari DAP seperti mana fitnah baru-baru ini yang sedang tular di media sosial yang dibuat oleh ahli parlimen Muslimat PAS daripada parlimen kepala batas, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda apakah lagi fitnah yang dilakukan oleh Hadi Awang ini terhadap parti DAP, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia ya, Hadi Awang diberi 48 jam untuk buktikan dakwaan DAP Kit Siang anti-Islam. Itu antara dakwaan ataupun ya fitnah yang dibuat oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang, sehingga itu beliau diberi tempo 48 jam untuk sama ada membuktikan atau menarik balik beberapa dakwaan, antara lain bahwa kononnya DAP dan penasihatnya Lim Kit Siang adalah anti-Islam. Lim berkata kegagalan untuk berbuat demikian akan menyaksikan Hadi Awang diheret ke mahkamah. Tindakan itu untuk menyaman dibuat ya selepas ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad mendakwa Kit Siang adalah sepupu dengan bekas Perdana Menteri Singapura mendiang Lee Kuan Yew dan juga bekas pemimpin komunis mendiang Chen Peng. Anak Kit Siang, Lim Guang Eng, juga turut memberikan tempo 48 jam kepada wakil rakyat PAS itu untuk membuktikan dakwanya dengan memberi tempo berakhir pada Kamis ini, yaitu hari esok. Katanya fiasko Siti Mastura telah memberi perspektif baru kepada dakwaan liar dan tidak masuk akal. Presiden PAS Hadi Awang bawa DP dan saya adalah anti Melayu. Jadi Hadi Awang ini adalah tuduhan daripada Hadi Awangnya menyatakan bahwa DP dan saya adalah anti Melayu, kata Lim Kit Siang. Ya, anti Islam, anti raja-raja, anti komunis dan menyebarkan Islamofobia, kata Kit Siang dalam kenyataan ringkas hari ini. Bagaimanapun mungkin pemimpin parti politik lain berbeza dengan presidennya yang boleh membuat dakwaan liar dan tidak masuk akal tanpa sedikit pun bukti soalnya lagi. Jadi ini dia sahabat semua, seperti yang saya katakan, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Ya, presidennya membuat fitnah, pemimpin di bawah mereka juga terikut-ikut membuat fitnah. Dan yang paling dasar lagi, tuduhan fitnah kononnya Lim Kit Siang, siapa lagi, Lim Guang Eng, sepupu kepada Lee Kuan Yew dan juga Chen Peng. Ini adalah satu tuduhan daripada ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad. Ya, ini sebenarnya menunjukkan kebobrokan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat Lee Kuan Yew, dia punya surname adalah Lee, Lee. Kalau Lim Guang Eng itu surname-nya adalah Lim. Dan kalau kita lihat sebenarnya bangsa dan juga surname mereka amatlah berbeza. Jadi bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin mereka mempunyai kaitan saudara ataupun sepupu? Jadi jelas ini adalah satu fitnah, satu tuduhan dan juga ya berbau resis ya kepada parti dan juga tuduhan yang dibuat oleh MP daripada kepala batas ini, sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat mengecewakan. Dan satu lagi yang agak menarik untuk saya kongsikan hari ini, ya apabila Fahmi menyatakan bahwa kad Haraka, ya majalah Haraka daripada parti PAS ini telah ditarik balik, yaitu kad yang diperlukan, apa nama kad itu, mana satu ya, saya lupa, nanti kita akan lihat ya dalam keratan berita ini. Ya, mana katanya Fahmi boleh membuat kenyataan bahwa perkara ini sebenarnya walaupun ditarik, PAS Haraka boleh membuat
permohonan merayu dan sebagainya. Jadi Fahmi berkata, mana-mana organisasi berita yang telah dibatalkan perakuan media, perakuan media ini sebenarnya yang dinyatakan adalah menarik balik perakuan media mereka, dibenarkan membuat rayuan, kata Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil. Ini termasuklah Harakah Akbar milik PAS yang telah dibatalkan kad akreditasi. Ini dia kad akreditasi, iaitu perakuan media, ya, Jabatan Penerangan mereka semalam. Kad itu diperlukan sebagai akses kebangunan kerajaan dan menggunakan kemudahan media di Parlimen. Bercakap kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini, Fahmi tidak mendedahkan alasan di sebalik keputusan Jabatan Penerangan berbuat demikian. Katanya sudah pasti mereka ada sebab-sebab tertentu mereka sendiri untuk tindakan yang telah diambil. Tapi bukan hanya kepada Harakah, tetapi kepada sesiapa yang mungkin terkesan dengan keputusan seperti ini, mereka perlu buat rayuan dan boleh diteliti apa tindakan susulan, katanya. Ketika ditanya secara khusus mengapa tindakan diambil terhadap Harakah, Fahmi berkata soalan itu perlu ditujukan kepada Jabatan Penerangan. Saya serah kepada Jabatan Penerangan. Kad perakuan media itu dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan, katanya, tanpa mahu mengulas lanjut. Menurut salinan Jabatan Penerangan yang dilihat oleh Malaysia kini, pihak berkuasa memetik artikel Harakah pada 6 November yang mendakwah kerajaan meminta maaf dalam menyokong perjuangan Palestin. Artikel bertajuk Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin. Itu memetik Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya, iaitu ahli parlimen Pokok Sena, ya, yang mendakwa kerajaan telah mengubah nadanya berhubung pejuang kemerdekaan Palestin untuk mengikuti naratif yang ditetapkan oleh Israel dan Barat. Dan Harakah yang juga telah menerbitkan satu set gambar mengiringi artikel itu memaparkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan bendera Israel di belakangnya, manakala foto Ahmad mempunyai bendera Palestin di sisinya. Itu dia. Tapi sebenarnya semalam, ya, apabila kita lihat, ya, Malaysia kini juga mendapati gambar itu kemudiannya telah ditukar dan hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Ahmad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya mau kita lihat ini gambar, ya, dalam keratan media itu, berita itu telah pun diubah, ya, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan amaran, ya, kepada sesiapa yang menggunakan isu Palestin ini dipolitikkan, ya, diperbesarkan, kononnya kerajaan, ya, tidak serius dan sebagainya. Jadi ini sahabat semua, apa yang sudah berlaku, gambar itu sudah diubah, ya, kepada hanya bendera Palestin dan juga Israel, sahabat-sahabat semua. Jadi tahu pun takut, ya, selepas diberi amaran karena penggunaan gambar Datuk Seri di sana, akhirnya mereka mengubah gambar itu semula. Jadi Harakah juga Jabatan Penerangan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan laporan itu telah melanggar etika kewartawanan kerana menyiarkan tuduhan tidak berasas dan mengarahkan Harakah memulangkan semua PAS medianya hari ini. Baru kau tahu, selepas, ya, berlaku, akhirnya apabila ditarik, ya, mereka mungkin kita akan dengar berbagai lagi alasan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi semalam, ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut mengkritik, ya, Harakah di Parlimen berhubung dengan gambar yang terkait itu. So ini antara gambar Datuk Seri, ya, apabila turut membuat kritikan, ya, terhadap keratan berita di media sosial di majalah ataupun website Harakah tersebut, ya. Jadi semalam mereka pun telah mengubah selepas diberi amaran, dan hari ini kerana tindakan, ya, yang dinyatakan oleh Jabatan Penerangan itu, mereka telah melanggar etika kewartawanan, ya. Jadi akhirnya mereka ataupun kad perakuan media itu telah pun ditarik balik. Jadi terbaik, ya, satu tindakan yang tepat, satu tindakan yang baik, ya, daripada Jabatan Penerangan, karena kita percaya, ya, seperti mana yang kita tahu, majalah ini, Harakah ini khususnya adalah satu majalah yang seringkali dilihat menimbulkan kontroversi, membuat tuduhan-tuduhan, fitnah dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat, Harakah sudah beberapa kali, ya, kalah zaman fitnah, ya, terpaksa mohon maaf secara terbuka, dan banyak lagi, ya, fitnah-fitnah yang dibuat menggunakan majalah ataupun website Harakah ini. Jadi terbaik, ya, itu pandangan saya, memang satu tindakan yang tepat daripada Jabatan Penerangan, ya, supaya fitnah-fitnah dapat dibenteras dan biarkan mereka berfikir bahwa tindakan yang mereka lakukan sebenarnya itu adalah satu kesalahan, ya, melanggar etika kewartawanan seperti mana yang dijelaskan oleh Jabatan Penerangan. Itu pandangan saya. Terima kasih.
Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.